Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bikhair? Alhamdulillah. Saya harapkan awak semua berada, murid-murid semua berada dalam keadaan yang sehat sejahtera di samping keluarga yang tercinta. Jadi pelajaran hari ini Al-Lughatu Al-Arabiyyah Lis-Saffi Tsani, bahasa Arab bagi tahun 2. Ad-Darsu Al-Khamis, pelajaran yang kelima, Amama wa Khalfah. Disediakan oleh Ustaz sendiri, Ustaz Afi Rifki. Jadi sebelum kita mulakan, tanpa bicara panjang, marilah sama-sama kita membaca doa mula belajar, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi setelah kita cuti lama ni, apa yang kita belajar pada minggu lepas ialah tentang kedudukan tijahat. Kita nak sebut fil fasli, di dalam kelas ada apa. Jadi kita guna bahasa Arabnya fil fasli. Kita nak kata dalam kelas ada, contoh kita nak kata ada meja. Fil fasli maka tibu. Fil fasli karasiyu. Itu apa yang kita belajar minggu lepas, iaitu kita nak menyatakan fil fasli, tempat di mana kawasan tersebut. Fil fasli, fil baiti, di sekolah. Fil madrasati, kita nak kata di tempat itu ada sesuatu. Fil fasli muallimun, di dalam kelas saya ada seorang guru lelaki. Jadi hari ini kita nak bincang tentang perkara seterusnya, iaitu amama wa khalfa. Apa itu amama? Apa itu khalfa? Jadi kita akan bincangkan dengan lebih detail tentang maksud amama dan juga khalfa. Ready tak ni? Kalau ready cakap ready. Ana musta'idun. Ana musta'id. Kata. Okay. Kita lihat slide yang seterusnya. Baiklah. Amama. 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 Ikut Ustaz ulang. Amama. Amama. Okey. Amama tahu bukan imam. Amama. Amama bermakna di hadapan. Di hadapan kita. Di hadapan. Amama di hadapan. Kalau fil fasli di dalam. Di dalam. Fil fasli di dalam. Kalau amama di hadapan. Contoh, amama ustaz, di hadapan ustaz ni ada komputer. Amamal ustaz ada komputer. Amami, ustaz kata amami al-hasub. Jadi ingat, amama bermakna di hadapan, merujuk kepada hadapan. Ingat amama hadapan. Jadi ayat dia, tengok buku teks awak, muka surat 38. Muka surat 38 tu sama je apa yang Ustaz tulis di skrin awak ni. Tapi untuk rujukan awak boleh buka muka surat 38. Amama amamal fasli. Kita nak kata di hadapan kelas. Di hadapan kelas kita guna amamal fasli. Di hadapan kelas. Amama bermakna hadapan. Al-fasl bermakna ni. Amama bermakna hadapan. Al-fasli bermakna kelas. Jadi kita nak merujukkan kepada apa yang ada di hadapan kelas. Amam al-fasli saburatun. Yang pertama dia kata amam al-fasli saburatun. Dia kata di hadapan kelas ada apa tu? Saburatun. Papan tulis. Jadi ada ke papan tulis berada di belakang? Di tepi. Kebiasaannya saburah berada di hadapan. Jadi kita kata
amamal fasli saburatun. Bila nak khabar ke mak awak. Dalam kelas saya, di hadapan kelas saya ada papan tulis. Papan putih. Awak khabarlah. Amamal fasli saburatun. Di hadapan kelas saya ada papan tulis. Kemudian yang seterusnya kita nak kata di hadapan kelas saya ada seorang guru lelaki. Macam mana nak buat ayat tu? Tengok dalam gambar tu. Tengok anak panah yang kedua. Amamal fasli muallimun. Macam tu ayat dia. Amamal fasli muallimun. Di hadapan kelas saya ada guru. Guru lelaki. Sebab cikgu biasa ngajar dia duduk di amam, di depan, tak duduk di belakang. Jadi amamal fasli muallimun. Kita kata macam tu. Kita buat satu ayat. Amamal fasli muallimun. Taib. Yang seterusnya kita nak kata di hadapan kelas ada meja. Meja guru lah kot meja. Amamal fasli min dadatun. Min dadatun. Meja biasanya duduk di hadapan, tak duduk di belakang. Tapi jarang-jarang ada juga meja duduk belakang. Tapi kebiasaannya meja berada di hadapan kelas. Amamal fasli min dadatun. Amamal fasli min dadatun. Tu menjadi satu ayat yang sempurna. Amamal fasli min dadatun. Okay, ingat. Amama bermakna hadapan. Amama di hadapan. Contoh, di hadapan Muhammad ada ibunya. Amama Muhammad ummuhu. Okey. Di hadapan Muhammad ada ibunya. Okey. Faham Harap faham, harap ingat maksud amama ialah apa? Hadapan. Amama bermakna hadapan. Okey, seterusnya kita teruskan pada muka surat 39 tentang bab yang seterusnya, perkara seterusnya iaitu khalfa al-fasli. Baik, lihat di skrin. Khalfa. Ke Ustaz, khalfa. Khalfa. Okey, khalfa. Naam. Khalfa bukan khalafa, bukan khalfu. Khalfa. Khalfa tadi kalau kita sebut amama di hadapan. Kalau khalfa rasa-rasa tengok gambar tu ada salah, ada miknasah, ada dulap. Kalau tengok kelas awak, benda-benda yang kita sebut ni tadi ni, tiga ni berada kat mana? Depan ke kat mana? Jadi khalfa bermakna belakang. Di belakang. Di belakang. Tengok belakang ustaz tu ada cermin. Jadi khalfa bermakna belakang. Belakang. Khalfa belakang. Jadi kita nak kata di belakang kelas ada penyapu. Kita guna ayat dia ialah khalfal fasli miknasatani. Ada dua batang penyapu. Kita nak kata di belakang kelas ada almari. Ada almari. Kita kata khalfal fasli dulabun. Khalfal fasli dulabun. Iaitu ayat yang sempurna. Kita kata di belakang kelas ada apa tu? Ada almari. Khalfal fasli dulabun. Seterusnya kita nak kata kita tengok, kita lihat ada tersapuh, ada baku sapuh. Khalfal fasli sallatun. Khalfal fasli sallatun. Okey, faham dah? Amama bermakna hadapan. Khalfa bermakna belakang. Ingat, amama hadapan, khalfa belakang. Amama hadapan,
hadapan. Khalfa belakang. Tu beza dia. Amama depan, khalfa belakang. Amama depan, khalfa belakang. Amama depan, khalfa belakang. Khalfal fasli kita nak kata di hadapan di belakang kelas, khalfal fasli. Kalau kita nak kata di belakang rumah, kita sebut benda. Kita tukar saja. Khalfal baiti. Kita nak kata di belakang benda lagi. Belakang guru. Khalfal muallimi. Tukar saja perkataan selepas dia tu. Apa-apa yang kita nak merujuk. Contoh lagi, kita nak kata di belakang ayah saya. Khalfa ayah saya apa bahasa Arab? Khalfa abi. Di belakang abi ada apa? Contoh ada bunga. Ada bunga. Pula ada meja. Khalfa abi maktabun. Kita tukar saja, pusing saja ayat tu. Pula kita nak tukar di hadapan. Di hadapan mudir. Di hadapan mudir ada apa? Ada guru. Khalfal mudir muallimun. Khalfal mudir muallimun. Di hadapan guru besar ada guru. Macam itulah kita buat ayat khalfa amama khalfa. Okey. Boleh tak ni? Jadi mudah je untuk awak ingat. Ustaz rasa awak boleh ingat ni. Awak semua murid-murid ustaz yang pandai-pandai belaka. Okey. Jadi ustaz rasa awak boleh ingat dah khalfa dan juga amama. Boleh bezakan macam mana kita nak guna khalfa bila kita nak guna amama. Kalau dalam kelas senang sikit kita boleh buat berlakon tau. Ni kelas online sahaja. Okey, seterusnya kita tengok slide seterusnya. Kita tengok muka surat 39. Okey, kita baca sikit. Dia arahan dia tulis Iqra. Arahan dia kata Iqra. Iqra. Tengok yang dalam kotak kuning tu. Ustaz baca dulu, kemudian awak dengar sahaja dulu, kemudian awak baca. Yadhhabu Muhammadun kulla yawmin ila madrasatihi wa huwa fi as-saff ath-thani al-ibtida'i wa fasluhu al-faslu al-awwal. Okey. Baca. Yadhhabu Muhammadun kulla yawmin ila madrasatihi wa huwa في الصف الثاني الابتدائي وفصله الفصل الأول. Bagus. Bacaan yang baik. Ustaz harapkan walaupun Ustaz tak dengar, awak baca, Ustaz tahu awak boleh baca dengan baik. Okey. Ustaz bagi makna. Yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu apa? Yadhhabu Muhammadun. Muhammad pergi Muhammad. Itu ayat Muhammad pergi kulla yaumin setiap hari ila madrasatihi ke sekolahnya. Jadi ayat dia setiap hari Muhammad pergi ke sekolahnya. Okey, wa huwa dan dia fi shaffi tsani al-ibtidai dan dia merupakan murid pada tahun 2 sekolah rendah. Okey. Wa fasluhu al-faslu al-awwalu dan kelasnya ialah kelas yang pertama. Dia cerita pasal Muhammad ni. Muhammad ni pergi ke sekolah setiap hari. Setiap hari pergi sekolah. Mungkin hari Ahad sampai hari Khamis saja. Jumaat Sabtu duduk sekolah. Dia tak pergilah sekolah. Dia cerita dia Muhammad setiap hari dia pergi ke sekolah. Dan dia merupakan murid tahun 2. Fasluhu al-faslu al-awwalu. Dan dia merupakan kelasnya kelas yang pertama. Okey, itu cerita tentang Muhammad. Kita tengok slide yang seterusnya. Disambung lagi cerita tentang Muhammad fi faslihi
Dia nak cerita dalam kelas dia pula ni. Dia nak cerita dalam kelas dia pula ni. Fi faslihi 13 maktaban. Maktaban litalamizi. Okey. Ustaz baca dulu Wa 13 maktaban litilmizati. Wa min dadatun wahidatun lilmuallimi. Wa dulabun wahidun. Wa miknasatan ithnatani. Wa sallatun wahidatun lilqumamati. Okey. As-sabburatu, saya baca yang bawah tu terus. As-sabburatu wa min dadatul muallimi amamal fasli. Ni kita baca tadi. Wad-dulabu wal miknasatani was-sallatu khalfa al-fasli. Tu dia. Diceritakan tadi Muhammad ni setiap hari dia pergi sekolah. Kemudian dia merupakan pelajar tahun 2 dan dia merupakan kelas yang pertama. Jadi dicerita ni fi fasli. Fi faslihi, di dalam kelasnya. Itu belajar awal tadi kan. Sebelum ni kan fil fasli, di dalam kelas. Jadi cerita dia ni fi faslihi, di dalam kelasnya. 13 maktaban litalamiz. Ada 13 berapa? Okey, ada 13 meja untuk murid lelaki litalamiz. Wa 13 maktaban litilmizat. Dan 13 biji meja untuk murid perempuan. Okey, baik. Wa min dadatun wahidatun lil muallimi. Dan satu meja untuk guru. Wadulabun wahidun, dan almari ada satu. Wa miknasatan ithnatani, dan penyapu ada 2 batang. Wasallatun wahidatun lil qumama, dan ada bakul sampah ada satu bakul sampah. Okey, as-sabburatu wa min dadatul muallim amamal fasli, dan dikata lagi dalam kelas dia ni papan tulis dan juga meja guru berada di hadapan amama. Dia kata dah tu amamal fasli. Wadulabu wal miknasatani wasallatu. Tiga-tiga tu, dulab, miknasatan dengan sallah khalfa al-fasli, berada di belakang fasli. Almari, penyapu 2 batang, bakul sampah berada di belakang kelas. Okey. Faham cerita dia Jadi soalan ustaz. Ustaz nak awak jawab. Awak buat buka buku tulis. Latihan dia untuk hari ini ialah buka buku tulis. Tengok muka surat 40, salin soalan, kemudian jawab di bawah tu. Soalan 1, 2 dan 3. Dia kata iqra al-qita'ata as-sabiqata thumma ajib 'anil as'ilati al-atiyati. Okey, dia kata baca potongan, baca perenggan petikan, kemudian jawab soalan yang berkaitan di bawah ni. Soalan berikut. Yang pertama, aina yadhhabu Muhammadun? Ke mana Muhammad pergi? Tu soalan pertama, maksud dia. Yang kedua, fi ayyi faslin yadrusu Muhammad? Muhammad belajar di kelas mana? Okey, Muhammad belajar di kelas yang mana? Dan yang ketiga, kam maktaban litalami? Ada berapa meja untuk murid lelaki? Okey. Soalan senang saja. Awak cari jawapan dalam qita'ah, dalam petikan yang telah kita baca tadi. Mudah je. Mudah je soalan ni. Kalau ustaz nak tambah lagi. Tapi disebabkan untuk mudah awak tak banyak kerja, ustaz tahu awak banyak. Banyak kerja awak, banyak subjek kan. Jadi untuk sesi kali ni kita buat 3 soalan saja yang ada dalam buku teks. Awak salin dalam buku tulis.
tulis hari, tulis tarikh, kemudian salin arahan soalan, kemudian salin soalan. Salin soalan tu nombor 1, selang lepas tu jawapan 2, 2, 3, 4. Selang 4 baris, kemudian 4 baris ke? Selang 4 baris, kemudian tulis nombor 2. 1, nak lagi nombor 2, selang 4 baris, 2, ketiga, soalan 2 hingga ketiga, selang 4 baris juga. Selang 4 baris juga. 1 ke 2, 4 baris, 2 ke 3, 4 baris. Supaya dalam ruang tu awak boleh tulis jawapan awak. Jawapan dengan soalan pun selang. Dalam 4 tu, 1, boleh ada soalan kan? Okay, 1, 2. Nombor 2 dengan nombor 3 ni, baris 2 dengan nombor 3. Untuk awak tulis jawapan, kemudian selang. Seterusnya nombor 2. Okay, biar buat kerja kemas-kemas dan cantik. Nanti saya nak tengok jawapan awak, insyaAllah. Betul ataupun tidak. Kalau awak tak faham, awak boleh ulang balik video Ustaz ni. Yang mana Ustaz terangkan tu, awak boleh dengar balik. Sebab tu kita buat video supaya senang awak boleh menjawab soalan. Okay. Ustaz ulang balik apa yang kita belajar hari ni. Kita belajar tentang arah fil fasli di dalam kelas, amamal fasli di hadapan kelas, khalfal fasli di belakang kelas. Ingat, kalau nak kata tu, nak cerita ke, nak khabar ke, nak tengok, tengok di depan ke di belakang. Jadi kita kena menggunakan perkataan yang betul. Kalau nak guna di hadapan, amama. Kalau nak guna di dalam, fi. Kalau nak guna di belakang, khalfa. Okay, mudah je. Bahasa Arab ni mudah je. Happy, enjoy je. Okay. Jadi, saya rasa kita berada di penghujung dah ni, slide ni. Jadi, terima kasih kerana meluangkan masa. Baki masa yang ada ni, awak boleh buat latihan dalam buku tulis. Buat cantik-cantik, buat kemas-kemas dan buat jawapan yang betul. Okey. Sekian saja untuk sesi kita pada kali ini. Kita akan masuk pada minggu depan. Ad-Darsu Ats-Tsani, muka surat 41, As-Saffu Tsani Al-Ibtidai. Okey. Sekian saja daripada Ustaz untuk kali ini. Semoga kita semua diberikan kefahaman dan awak berjaya menjawab soalan yang ada pada muka surat 40 dengan betul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas tumpuan awak. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey. Kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Wa ilal liqa. Ma'assalamah. Wa ilal liqa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.